Assalamualaikum murid-murid. Okey, bersama saya Cikgu Faiza. Murid-murid sihat hari ini? Alhamdulillah, sihat-sihat belaka semua. Dah makan? Oh, makan apa? Makan nasi lemak, sedapnya. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa belajar dulu, okey? Okey, masing-masing tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazahim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, lepas kita dah baca doa belajar, barulah kita boleh mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, depan cikgu ni ada bekas yang berisi dengan air. Lepas tu kita ada getah rambut dengan gelang tangan. Cuba teka, kita nak buat aktiviti apa hari ini? Pandai. Kita nak belajar pasal tenggelam dan timbul. Assalamualaikum murid-murid. Okey, semua sihat? Alhamdulillah, sihat semuanya. Okey, untuk aktiviti yang pertama, Cikgu Syah nak ajar apa? Cikgu Syah nak ajar mengenai pakaian dan juga aksesori. Okey, cikgu nak tanya. Siapa yang tahu pakaian tu apa? Okey, betul. Pakaian tu sesuatu yang dipakai pada tubuh badan kita. Okey, cikgu nak tunjuk beberapa jenis pakaian ataupun kita kata contoh pakaian. Okey, yang pertama sekali adalah blouse. Okey, biasanya blouse siapa yang pakai? Biasanya blouse ni pakai pelajar perempuan. Okey, dan cikgu pakai blouse juga. Okey, blouse. Okey, yang kedua adalah t-shirt. Okey, t-shirt ni siapa yang biasa pakai? Okey, para lelaki. Perempuan juga boleh juga pakai t-shirt. Tapi kalau perempuan pakai t-shirt dengan panjang sebab kita nak tutup aurat. Okey. Biasanya pakai t-shirt untuk bila? Pakai t-shirt waktu kita nak main bola ataupun kita bersenam, pakai t-shirt. Okey, seterusnya yang ni cikgu rasa semua tahu. Ni apa? Ni baju kurung. Okey, baju kurung biasa pakai time bila? Biasa nampak baju kurung time bila? Time raya. Betul tu, time raya kita pakai baju kurung. Okey. Dan yang baju yang terakhir, ni. Ni siapa? Ni siapa tahu? Baju Melayu. Okay, baju Melayu biasanya lakinya pakai. Laki pergi buat bagaimana? Biasanya laki pergi bawa solat Jumaat ataupun betul time raya juga. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak ajar nak kenal aksesori. Aksesori ni apa? Aksesori ni barang tambahan yang kita pakai, sama ada dekat kepala, dekat leher. Mana leher? Ni leher, kat sini leher. Kat leher. Okey, lepas tu kat mana lagi? Dekat pergelangan tangan. Okey, antara contoh-contoh aksesori, cikgu tunjuk ya. Okey, aksesori yang pertama cikgu ada hari ni ialah gelang. Gelang ni biasa pakai dekat mana? Dekat tangan, dekat pergelangan tangan kita ni. Pakai gelang kat sini. Cikgu tak pakai gelang. Okey. Yang seterusnya, aksesori yang kedua ialah cekat rambut. Cekat rambut biasa pakai dekat mana? Dekat kepala. Okay, biasanya siapa yang pakai? Biasanya pada perempuan yang pakai cekat rambut. Okay, yang ketiga ialah sepit rambut. Sepit rambut ni semestinya sepit dekat rambut lah. Biasanya nampak kan ada pelajar perempuan, kawan-kawan awak tu pakai sepit rambut dekat mana? Dekat rambut. Okey. Okey, yang seterusnya ialah ni apa dia ni? Ini adalah rantai. Rantai tu kita pakai dekat leher. Okey, yang seterusnya cikgu ada ini apa? Ni gambar getah rambut. Getah rambut biasanya kita nak buat ikat rambut. Okey, okey, cuba semua sebut kembali jenis pakaian cikgu tadi. Okey, yang pertama adalah ni apa? Blouse. Okey, blouse. Okey, yang kedua ni apa?
Ni t-shirt. Okey, pakaian kedua adalah t-shirt. Okey, yang seterusnya ni baju kurung pakai waktu raya. Okey, yang terakhir sekali ni baju Melayu. Baju Melayu pun boleh pakai waktu raya ataupun nak pergi solat Jumaat. Okey, itu jenis-jenis pakaian. Kalau untuk aksesori pula, okey, semua sebutkan balik apa yang cikgu tunjuk tadi. Okey, yang pertama adalah ni apa? Penyepit rambut, buat untuk sepit rambut. Okey, yang kedua ialah cekak. Cekak ada cekak rambut. Kita pakai dekat biasanya perempuan dia akan ada rambut kan, dah kira ikat rambut, lepas pakai cekak rambut kat atas kepala. Dan seterusnya, ni yang kita rambut tadi yang cikgu cakap apa? Cikgu cakap dia kita nak guna untuk kita ikat rambut. Okey, yang seterusnya ialah ni apa? Rantai pakai dekat leher. Okey, yang terakhir sekali, aksesori yang terakhir sekali ialah gelang. Gelang pakai dekat mana? Gelang pakai dekat pergelangan tangan. Okey, bagus murid-murid. Okey, ingat ya cikgu ajar tadi. Cikgu ajar apa hari ni? Cikgu ajar mengenai pakaian dan juga aksesori. Okey, tepuk tangan semua. Assalamualaikum. Hai murid-murid. Nama cikgu Akilah Zanti binti Ma'aruf. Murid-murid boleh panggil Cikgu Akilah ataupun Cikgu Kila. Okey, cikgu nak tanya ni. Tadi Cikgu Aisyah dah ajar murid-murid tentang pakaian dan aksesori kan? Jadi, mesti murid-murid dah mengenali nama pakaian dan juga nama aksesori yang dah Cikgu Aisyah ajarkan dekat murid-murid tadi. Sekarang ni cikgu nak tanya sikit sebelum kita belajar benda lain, cikgu nak tanya sikit je pasal nama-nama pakaian dan aksesori. Sebab apa yang kita nak buat lepas ni ada kaitan dengan aksesori-aksesori dan juga pakaian yang dah Cikgu Aisyah ajar tadi. Okey, cikgu nak tanya ni, macam yang murid-murid tahu, dekat Malaysia ni kita hidup berbilang kaum. Jadi kita ada 3 kaum. Kita ada kaum Melayu, kita ada kaum Cina dan juga kaum India. Setiap kaum ni mempunyai pakaian mereka yang tersendiri dan juga aksesori yang dipakai bersama pakaian tersebut. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama kita tengok dulu kaum Melayu. Kalau macam kaum Melayu ni, kalau lelaki biasa kalau hari raya ayah atau abang atau murid-murid sendiri pakai apa? Pakai baju Melayu kan? Kalau yang murid-murid perempuan biasa kita pakai apa? Baju kurung. Secara macam yang boleh kita nampak selalunya, biasa kebanyakannya perempuan akan memakai baju kurung. Tetapi selain daripada baju kurung, murid-murid tahu apa lagi? Kita ada baju kebaya, kita ada baju kurung moden, kita ada baju kurung kedah dan sebagainya. Okey, pakaian-pakaian tersebut mesti ada aksesori. Okey, siapa yang tahu aksesori-aksesori yang digunakan bersama pakaian tersebut? Okey, kita tengok kalau macam baju Melayu ni, apa aksesori yang biasa dipakai semasa hari raya? Contoh dia butang baju yang selalu ayah dan murid-murid sendiri pakai, murid-murid lelaki pakai. Seterusnya kita ada samping. Samping tu pun kita boleh katakan dia benda tu sebagai aksesori. Songkok pun kita gelarkan sebagai satu aksesori juga. Okey. Siapa tahu tanjak? Tanjak tu yang dekat kepala. Kalau yang keris tu, yang kalau nampak pengantin tu, itu pun kita kira sebagai aksesori juga. Okey, kalau tengok perempuan, kalau perempuan apa aksesori? Kalau dekat baju biasanya, kalau baju kurung, aksesori yang biasa yang kita boleh nampak selalunya butang baju kan. Okey. Kalau pakai baju kebaya, kita ada kerongsang yang panjang-panjang macam rantai tu. Okey, itu pun kita gelar sebagai aksesori juga. Kalau pakai tudung, kalau pakai tudung, aksesori apa yang biasa digunakan? Pin kan? Okey, betul, pin. Seterusnya kita dah tengok kaum Melayu, sekarang kita tengok kaum Cina. Kaum Cina ni pakaian dia adalah cheongsam.
aksesori dia apa? Aksesori pun sama je, butang. Kebanyakan pakaian akan dipakai bersama butang. Kalau kaum India pula, mereka akan memakai sari. Okey, jadi sekarang ni cikgu harap murid-murid dah tahu nama-nama setiap pakaian dan aksesori untuk setiap kaum. Nanti balik rumah, murid-murid boleh minta ibu atau minta ayah untuk tengok YouTube. Adik-adik boleh search, boleh cari pakaian-pakaian yang digunakan oleh orang lain selain daripada 3 kaum ni. Mungkin kita dapat tahu orang yang duduk dekat luar negara tu pakaian mereka apa. Kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut lah, okey? Okey, itu sahaja apa yang akan cikgu nak remind sikit sebelum kita belajar topik baru, okey? Okey. Sama-sama dengan cikgu lagi. Okey, kalau tadi cikgu dah ingatkan murid-murid tentang pakaian dan aksesori. Sebenarnya kan Cikgu Aisyah kan dah ajar murid-murid mengenali jenis-jenis dan juga nama bagi setiap pakaian dan aksesori. Tapi cikgu saja je nak ingatkan murid-murid, sama ada nak tengoklah murid-murid ni ingat tak apa yang Cikgu Aisyah dah ajar tu. Jadi cikgu ulas sedikit tentang nama-nama pakaian dan juga nama-nama aksesori. Mungkin apa yang cikgu sebut ni ada yang Cikgu Aisyah dah ajar ataupun macam murid-murid baru tahu, tak apa. Itu kita panggil sebagai ilmu. Jadi kalau apa-apa yang Cikgu Aisyah tak ajar tadi tapi cikgu sebut, itu pun dikira sebahagian daripada pelajaran kita hari ni. Okey, selain daripada pakaian dan aksesori, sebenarnya murid tahu tak kita nak belajar apa hari ni? Cikgu rasa kita nak belajar apa hari ni? Cikgu tahu. Hari ni kita nak belajar tentang sains. Siapa tahu sains? Siapa yang suka sains? Cikgu tak suka sains, tapi cikgu tak suka belajar teori, tapi cikgu suka kalau kita buat eksperimen. Hari ni kita nak buat eksperimen. Kalau macam selalu, mungkin sebelum ni cikgu ada ajar murid-murid cara eksperimen macam mana nak daripada biji benih kita sampai boleh tumbuh jadi tauge. Tapi kita bukan nak belajar tu hari ni, kita nak belajar benda lain. Hari ni sains eksperimen ni yang kita nak yang cikgu nak ajar murid-murid ni tentang konsep tenggelam dan juga timbul. Siapa tahu? Siapa tahu apa makna tenggelam dan timbul tu? Murid-murid nak bagi tahu ke? Nak cikgu bagi tahu? Okeylah, cikgu bagi tahu Kalau murid nak tahu konsep tenggelam dan timbul ni sangat senang. Kalau murid-murid nak buat di rumah pun boleh. Balik nanti kalau nak buat dengan ibu ke, dengan ayah ke, dengan abang ke, dengan kakak pun boleh, sebab eksperimen ni sangat senang. Hanya memerlukan air, bekas dan barang-barang yang berat dan juga barang yang ringan. Seperti yang murid-murid tahu, konsep tenggelam dan timbul ni sangat senang. Okay, cikgu bagi tahu maksud dia. Kalau konsep timbul ni, bila kita letakkan sesuatu objek tersebut ke dalam air, objek tersebut akan terapung. Kita kan ada air kan, objek tu dia akan terampung, dia tak akan tenggelam, dia tak akan jatuh. Itu sebab apa? Sebab jisim udara dia tu sangat rendah. Jadi dia boleh terapung. Macam mana pula dengan konsep tenggelam? Kalau konsep timbul tu dia terapung, jadi kalau konsep tenggelam tu dia tenggelam lah. Jadi kalau kita masukkan barang yang berat dalam air, barang tersebut akan jatuh. Dia akan jatuh dalam air, dia tak akan timbul, dia tak akan terapung macam konsep timbul tu. Jadi sebab apa dia tenggelam? Sebab jisim udara dalam barang tu sangat tinggi, jadi membuatkan dia jatuh. Senang je kan? Senang je kan konsep timbul dan tenggelam ni. Kalau macam adik-adik pergi pantai kan, adik-adik masuk dalam laut. Lepas tu kalau adik-adik terapung tu, sebabnya itu pun kita panggil sebagai konsep timbul. Kalau macam orang lemas tu, itu bukanlah kita panggil sebagai konsep tenggelam, tapi kita boleh macam samakan perkara tersebut. Kalau kita dekat atas air, kita konsep timbul. Kalau kita jatuh ke dalam air, ke bawah air, kita dinamakan sebagai konsep tenggelam. Jadi sekarang ni cikgu dah terangkan sedikit tentang konsep timbul dan tenggelam. Jom kita buat eksperimen, nak tak? Okey, jom. Hai murid-murid.
dengan Cikgu Kila lagi. Okey murid-murid, tadi kan cikgu dah ajar sikit murid-murid tentang nama pakaian dan aksesori. Walaupun tadi Cikgu Aisyah dah ajar, cuba cikgu ingatkan sikit je biar murid-murid ingat. Jadi murid jangan keliru pula kalau ada nama pakaian dan nama aksesori yang Cikgu Aisyah tak sebut tapi cikgu sebut, murid jangan keliru tau. Itu semua sama je. Kiranya apa yang cikgu cakap, murid boleh tulis. Itu sebagai tambahan. Okey, lepas tu cikgu bagi tahu murid-murid kan, hari ni kita nak belajar tentang sains. Kita nak belajar apa tadi? Kita nak belajar tentang konsep tenggelam dan timbul. Kita nak buat sikit eksperimen. Eksperimen ni sangat senang, sangat seronok. Adik-adik boleh buat. Boleh buat bila-bila masa. Balik kampung nak buat dengan sepupu pun boleh. Kat rumah bila ada masa lapang, macam bosan tak tahu nak buat apa, asyik tengok TV, asyik tengok kartun je kan. So cikgu cadangkan adik-adik untuk buat eksperimen ni dengan ibu-ibu, dengan ayah, dengan adik-adik, dengan kakak, dengan abang dan nak ajak jiran sebelah pun boleh. Okey. Kita nak buat tentang konsep tenggelam dan timbul. Cikgu dah ajar kan konsep dia. Konsep tu bermaksud, dia maksudlah macam maksud timbul, maksud tenggelam. Jadi sekarang ni murid nampak kan apa yang ada dekat depan cikgu ni? Cikgu ada 2 cawan yang diisi dengan air. Okey. Ni air, nampak kan? Penuh kan? Sama kan? Okey. Ni, lepas tu kita ada apa ni? Ni cikgu ada pin, cikgu ada getah rambut. Kebiasaannya 2 ni kita gelar sebagai aksesori dan siapa yang pakai selalunya? Perempuan kan? Kalau pin biasa pakai kat mana? Pakai kat tudung, pin kat sini. Nampak ni yang macam cikgu pakai ni. Okey. Kalau getah rambut ni, biasa kita nama pun getah rambut, jadi untuk ikat rambut. Kalau murid-murid nampak, dua-dua aksesori ni nampak macam ringan kan? Macam pin ni tak berat pun. Semua orang boleh pegang dengan mudah. Dia tak perlu macam berat. Tak ada. Dia ringan je. Kalau getah rambut lagilah ringan. Jadi, siapa boleh bagi tahu cikgu? Mana satu objek yang sesuai dengan konsep timbul dan juga mana satu objek yang sesuai dengan konsep tenggelam? Siapa kata pin ni konsep tenggelam? Angkat tangan. Siapa yang kata getah rambut ni konsep timbul? Cuba angkat tangan. Okey. Tapi cikgu tengok ada lagi murid-murid yang tak pasti sama ada betul ke pin ni timbul? Betul ke pin ni tenggelam? Sama juga macam getah ni. Macam boleh ke getah rambut ni tenggelam? Boleh ke getah rambut ni timbul? Jadi cikgu nak buat eksperimen dengan 2 aksesori ni untuk murid-murid tahu mana satu tenggelam, mana satu timbul. Okey, kita mula dengan pin dulu Okey, ni pin. Cikgu masukkan dekat sini tau. Tengok. Dia jatuh. Okey. Cuba kalau cikgu masukkan getah rambut pula dalam air. Apa yang murid-murid boleh bagi tahu cikgu? Hasil daripada apa yang cikgu dah letak ni. Jadi kat sini cikgu nak bagi tahu murid-murid yang pin ni adalah objek yang dikatakan sebagai konsep tenggelam. Manakala getah rambut ni pula kita boleh klasifikasikan dia sebagai konsep timbul. Tapi kenapa getah rambut ni dia jatuh? Sebab getah rambut ni besar, dia dah besar kan, dia besar jadi dia jatuh. Kalau nak ikutkan sebenarnya kalau kecil dia akan timbul je, nampak tak? Dia akan timbul. Jadi dia tak tenggelam habis. Kalau macam pin ni secara automatik dia akan jatuh ke bawah. Jadi inilah yang dinamakan konsep tenggelam dan konsep timbul. Selain daripada 2 aksesori ni, terdapat banyak lagi aksesori yang murid-murid boleh cuba dekat rumah untuk tahu sama ada aksesori tu timbul atau aksesori tu tenggelam. Kalau adik-adik nak tahu, adik-adik balik rumah nanti, murid-murid cuba ambil cincin ke rantai ibu. Lepas tu dengan murid-murid ambil butang baju Melayu. Lepas tu adik-adik buatlah.
Dan daripada situ murid-murid boleh tahu hutang tu konsep tenggelam ke konsep timbul, rantai tu konsep tenggelam ke konsep timbul. Jadi senang je kan? Senang je cikgu nak ajar murid-murid ni. Ini adalah secara asas dia, adalah secara basic dia, kita nak belajar tentang konsep tenggelam dan timbul. Jadi nanti Cikgu Jihan akan ajar lebih lagi tentang konsep tenggelam dan timbul tau. Okey, jumpa lagi. Bye. Hai, Assalamualaikum adik-adik. Okey, sekarang ni sudah tiba masanya kita membuat aktiviti tenggelam timbul. Okey, pertama sekali ni cikgu ada sediakan bekas ni. Bekas ni akan diisi dengan air. Lepas ni cikgu akan isi air dalam bekas ni. Okey, lepas tu dekat sini cikgu ada 2 aksesori. Okey, yang pertama ialah gelang tangan. Kalau adik-adik nak buat aktiviti ni dekat rumah, adik-adik boleh guna je mana-mana gelang yang ada dekat rumah tu. Tak kisahlah gelang apa pun. Okey. Yang kedua, cikgu ada getah rambut. Okey, untuk aktiviti kita hari ni, kita nak tengok antara 2 aksesori ni yang mana yang akan tenggelam dan yang mana akan timbul apabila cikgu masukkan ke dalam bekas yang dah diisi dengan air. Okey, adik-adik dah bersedia nak buat aktiviti ni? Jom kita buat. Untuk langkah pertama, cikgu akan isikan bekas ni dengan air. Lepas tu masukkan 2 aksesori ni dalam bekas ni. Okey? Okey, jom kita isi air ni dulu. Okey, sekarang ni cikgu akan isikan bekas ni dengan air. Okey. Air tu tak perlu isi dengan banyak je. Kita sikit je. Okey. Okey, dah. Okey, ni je air dia. Okey, bekas ni cikgu dah isikan dengan air. Jom sekarang kita sambung aktiviti kita dengan langkah seterusnya. Okey, jom. Okey, sekarang ni bekas ni cikgu dah isikan dengan air. So, lepas itu cikgu akan masukkan 2 aksesori tadi yang cikgu dah tunjukkan ke dalam bekas ni. Okay, pertama sekali cikgu akan masukkan gelang ni. Okey. Seterusnya cikgu akan masukkan getah rambut ni. Okey, adik-adik boleh tengok apa yang berlaku bila cikgu masukkan kedua aksesori ni dalam bekas air ni. Okey, adik-adik boleh tengok gelang tangan ni apabila cikgu masukkan dalam air dia tenggelam. Okey, manakala getah rambut ni dia timbul di atas permukaan air. Okey, adik-adik tahu tak kenapa yang gelang ni dia tenggelam dan getah rambut ni dia timbul? Sekarang cikgu akan terangkan kenapa gelang ni dia tenggelam dan kenapa getah rambut ni dia timbul ataupun terapung di atas permukaan air. Okey, objek yang berat, kalau kita masukkan dia dalam ni air ni, dia akan tenggelam seperti gelang ni. Sebabkan gelang ni dia berat, so jadi dia akan tenggelam apabila cikgu masukkan dia bekas air. Okey, kita tengok. Manakala getah rambut pula dia ringan. Jadi objek yang ringan kalau kita masukkan dia dalam air, dia akan timbul seperti getah rambut ni. Okey, jadi disebabkan 2 aksesori ni mempunyai berat yang berbeza, maka dia akan berbeza macam ni lah. Okey, getah rambut ni dia akan timbul dan gelang ni pula dia akan tenggelam. Jadi konsep dia, mana-mana je objek selain gelang ni, kalau dia berat, dia akan tenggelam. Tak kisahlah dia rantai ke, dia gelang ke, dia buku ke, apa ke, kalau dia berat, dia akan tenggelam.
Okey, manakala objek yang ringan pula selain getah rambut seperti kertas ke klip rambut ke, kalau kita masukkan di dalam air ni dia akan timbul seperti getah rambut ni. Okey, jadi adik-adik dah faham dah tentang objek yang berat dan objek yang ringan. Jadi adik-adik boleh try lah lepas ni di rumah. Sesi pembelajaran kita dah nak sampai ke penghujungnya tau. Okey, apa yang kita dapat simpulkan dekat sini bahawa objek yang tenggelam ini adalah yang berada di dalam air, di dasar air. Kerana apa? Kerana ketupatan gelang tangan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan air. Sebab itulah dia tenggelam berbanding dengan getah rambut ni. Getah rambut ini timbul disebabkan ketupatan getah rambut ini adalah lebih rendah berbanding dengan air. Dan yang terakhir sekali kita dapat simpulkan dekat sini bahawa kesemua objek yang diperbuat daripada logam mempunyai ketupatan yang lebih tinggi berbanding dengan air. Sebab itulah gelang ini tenggelam. Sebab apa? Sebab gelang itu diperbuat daripada logam. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di lain kelas. Bye-bye.